Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana menitipkan wang dan juga masa bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Seperti kebiasaan di saluran berita RTM TV1 dan penerimaan secara dalam Thailand di RTM Klik, kita membawakan ideologi, falsafah dan juga kadar pemikiran yang lebih jauh ke hadapan untuk kita membawa negara kita menuju kepada masa hadapan yang lebih baik, khususnya dengan terjemahan keluarga Malaysia dan juga ideologi serta falsafah keluarga Malaysia yang diterjemahkan dalam set tingkah laku masyarakat. Jadi perihal pada malam ini, Bicara Naratif akan membicarakan dan juga memberikan suluhan berkenaan idea bina negara. Apakah yang terkandung di sebalik idea bina negara, bagaimana ia diaplikasikan dan siapakah golongan sasar untuk idea bina negara ini. Untuk kita bercakap lebih lanjut bersama dengan saya pada ketika ini, saya amat berbesar hati untuk mengalu-alukan dan juga mengucapkan selamat datang kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Zuraidi Ishak yang juga merupakan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Jabatan Perdana Menteri JPM. Assalamualaikum, selamat malam Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat malam. Salam keluarga Malaysia. Malam. Terima kasih bersama dengan kami Datuk. Terima kasih. Kesempatan ini amat menarik untuk kita bawakan, kita gambarkan insya-Allah seketika nanti bersama Yang Berbahagia Datuk dan juga wakil mahasiswa sendiri untuk kita membawakan suara mahasiswa dan apakah antara titipan yang boleh diterjemahkan oleh pihak mahasiswa. Saudara Rashdan Muhammad Hassan yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM. Assalamualaikum Rashdan. Terima kasih bersama kami. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini kita bawakan variasi kepelbagaian untuk kita menterjemahkan idea bina negara. Yang Berbahagia Datuk, buat permulaan ataupun mukadimah, apa yang boleh kita fahami ataupun terjemahan lebih dekat dan juga mesra di hati pendengar dan juga penonton berkenaan idea bina negara ini, Datuk? Idea bina negara IBN ini adalah cetusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang sangat prihatin dan mahu mendengar apa yang dihasratkan oleh anak-anak muda. So daripada situ kita diarahkan, JKOM diarahkan untuk turun ke Padang, bertemu dengan anak-anak muda melalui beberapa program yang telah kami jalankan, dan kami dapatkan buat tinjauan dan dapatkan feedback ataupun maklum balas daripada anak-anak muda mengenai apakah keperluan asas atau apakah kehendak mereka yang boleh kerajaan pertimbangkan untuk belanjawan yang akan menjelang tiba pada 7 hari bulan kelak. Okey. Selain daripada kita melihat kepada bagaimanakah corak terjemahan asimilasi keluarga Malaysia itu bukan sahaja dalam kalangan masyarakat, golongan mahasiswa dan juga golongan belia, malah golongan sasar yang lain, IBN ataupun idea bina negara ini difahamkan akan digerakkan ataupun dianjurkan penganjurannya nanti pada 4 Oktober 2022. Jadi serba sedikit berkenaan penganjuran program itu nanti. Okey, IBN telah kami bincangkan sebelum ini dan telah diadakan beberapa pocket show yang kami laksanakan di 8 buah kolej-kolej matrikulasi. Mereka ni sebenarnya ramai yang berumur di antara 17 hingga 20 tahun yang berada di sana. Jadi adalah sangat bertepatan untuk kami mendekati mereka. Dan daripada sana, semalam contohnya kami berada di Kolej Matrikulasi Selangor dan semalam kami telah mencecah angka 12,000 yang telah key in ke website kami dan untuk menyatakan hasrat mereka yang disalurkan melalui konsep idea bina negara. Apa sebenarnya Yang Berbahagia Datuk objektif ataupun output yang ingin dicapai di bawah idea bina negara ini? Kalau tadi disebutkan jelajah turut dianjurkan, sesi ruangan dialog bersama dan juga memberikan gambaran idea dan sebagainya. Tetapi di akhirnya itu apa yang ingin dicapai? Objektifnya ialah anak muda. Yang Amat Berhormat PM hendak tahu apa yang anak muda hendak. Negara kita sekarang ini adalah negara yang lebih daripada separuh berumur di antara 15 hingga 40. Jadi mereka ini akan membawa Malaysia, memacu Malaysia ke arah masa depan di masa akan datang. Jadi kita perlu tahu apakah kekangan hidup mereka, apakah halangan yang mereka sedang hadapi dan bagaimana kita boleh cari jalan untuk mengatasi kekangan ataupun halangan tersebut. Dan kita juga perlu tahu apakah yang boleh membawa anak-anak muda kita sekarang ini jauh lebih ke depan. Jauh lebih cemerlang daripada apa yang ada sekarang. So kita perlukan maklum balas daripada mereka. Itu yang kita cari.
Itu yang kita nak sekarang. Okey, bukan hanya ataupun kita kata menyuarakan pandangan di media sosial, tetapi menyuarakan pandangan secara terus dan juga langsung kepada kepimpinan tertinggi. Seperti anak muda, seperti Rashidan juga, ini satu program yang dilihatkan amat fokus dan juga jelas. Terobjektifnya adalah kepada golongan mahasiswa, mereka yang sedang menjalankan dan juga meneruskan pengajian, malah golongan belia dalam kategori yang disebut oleh yang berbagai datuk. Pandangan anda sendiri sebagai wakil mahasiswa, wakil juga anak muda di peringkat kepimpinan mahasiswa, apa mungkin ia memberikan manfaat secara keseluruhannya? Betul. Kalau kita lihat UiTM sendiri merupakan antara universiti terbesar, bukan saja di dalam negara, tapi juga di peringkat rantau Asia Tenggara. Dan seperti yang dinyatakan tadi, idea Bina Negara merupakan satu aspirasi yang cuba dibawa di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau kita lihat, ia sebenarnya memberi satu gambaran yang baik bahawa kerajaan pada hari ini cuba untuk mendengar suara-suara anak muda. Dan akhirnya kita juga sebagai anak muda, kita perlu play our role supaya peluang yang ada, platform yang diberikan, boleh kita manfaatkan, boleh kita gunakan sebaiknya, yang akhirnya akan memberi semula manfaat kepada kita. Dan kalau kita lihat dari sudut anak muda itu sendiri, mungkin kita perlu faham bahawa peluang ini tidak akan datang selalu. Jadi sebagai anak muda, saya yakin dan percaya bahawa kita perlukan platform-platform seperti ini. Dalam masa yang sama, pihak kerajaan juga perlu lihat bahawa anak muda ini bukan satu golongan yang boleh ditolak tepi, tapi sebagai satu golongan yang perlu diangkat, yang akhirnya mereka ini akan menjadi, orang kata, pemimpin. Dan kalau kita cakap dalam konteks kepimpinan, bukan lagi pemimpin masa depan, tetapi pemimpin hari ini. Bukan saja pemimpin hari ini, tetapi juga antara penentu keputusan siapakah yang akan memimpin kerajaan dan juga kepimpinan pada hari ini. Yang berbagi Datuk, dalam kita melihatkan kepada penglibatan anak-anak muda ini, khususnya kepada menyediakan perangkaan belanjawan dalam tahun-tahun yang mendatang dan juga penglibatan dari segi sosioekonomi, politik dan sebagainya, suara anak muda ini amat penting kerana mereka juga merupakan antara lain selepasnya akan menjadi golongan teknokrat, akan menjadi pelapis masa hadapan, mengisi ruang pekerjaan dan juga mengisi status golongan pekerja itu sendiri. Jadi bagaimana penglibatan ini dilihatkan amat bertepatan, signifikan dan juga relevan, bukan hanya status mereka sebagai mahasiswa, tetapi status mereka sebagai golongan yang boleh memberikan impak kepada masyarakat. Kita melihat kepada sebelum ini, kerajaan berbelanja banyak pada tahun ini saja dalam berbagai bentuk subsidi untuk membantu semua golongan masyarakat. Dan untuk orang muda, atas kesedaran dan juga atas keinsafan bahawa anak muda perlu diberi segala bentuk kemudahan, berbagai inisiatif telah kerajaan laksanakan, dan yang terakhir ialah peranti siswa yang telah kita lancarkan dan telah kita edarkan kepada mahasiswa yang memerlukan. Tapi kita tak boleh hanya berhenti pada peringkat mahasiswa saja, sebab anak muda ini merangkumi berbagai lapisan masyarakat. Ada yang sedang belajar, ada yang sudah bekerja, ada yang dalam survival mode berada di bawah untuk kelangsungan kehidupan. Jadi atas kesedaran itu, kita hendak membentuk seperti yang dikatakan tadi, perangkaan belanjawan untuk jangka masa 5 tahun akan datang. Bagaimana harus kita bentuk anak muda sekarang? Apakah projek, apakah program yang relevan? Kerana sekarang dunia melihat kepada kelestarian, sebagaimana anak muda boleh participate, boleh sertai program-program yang membawa dunia kepada suasana yang lestari pada masa akan datang. Kalau dulu masa saya muda, anak muda lebih kepada mencari beasiswa, belajar di luar negara dan lepas itu cari kerja. Sekarang masih berjiwa muda. Rambut dah putih dah. Tapi kini situasinya itu sudah berbeza. Betul. Sekarang perjuangan anak muda sekarang sudah berbeza kerana landscape politik, landscape sosial, landscape media juga sudah sangat berbeza. Saya baca dalam satu posting baru-baru ini daripada seorang pelajar di UiTM, lelaki yang mencarut marah-marah
kerana tidak disediakan penginapan untuk pelajar lelaki, kenapa hanya disediakan untuk pelajar wanita? Tak cukup hostel. Tidak cukup hostel. Tapi pada dasarnya lelaki ini lebih cergas. Boleh duduk di luar. Berdikari. Boleh berdikari, boleh naik Grab, boleh naik taksi, boleh naik bas. Kan? Dan wanita golongan yang, saya tidak kata lemah, tapi golongan yang lebih protected. Biarlah mereka duduk di asrama. Dan kalau tak puas hati, tak perlu mencarut. Okey, banyak cara lain untuk kita menyatakan hasrat ketidakpuasan hati. Dan salah satu caranya boleh log in kepada www.ideabinanegara.my. Nyatakan apa yang anda tidak puas hati dan mungkin saya pasti Yang Amat Berhormat akan membacanya dan akan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Okey. Secara bersama. InsyaAllah. Musyawarah, kan? Itulah dia, kita perlukan sebenarnya bukan mudah untuk kita memerlukan aspirasi komitmen daripada kepimpinan tertinggi untuk kita mendengar suara di peringkat akar umbi, khususnya suara di peringkat mahasiswa. Kalau dikongsikan oleh yang berbagi Datuk tadi tentang banyak disuarakan di media sosial, ini banyak dilakukan bukan saja golongan mahasiswa tetapi mungkin generasi pada masa kinilah yang berbagi Datuk lebih cenderung untuk menyuarakan di peringkat media sosial. Mungkin respon di peringkat kepimpinan tertinggi, pimpinan Majlis Pimpinan Mahasiswa, situasi ini apakah ia menggambarkan satu situasi yang boleh, sedang dan akan ditangani oleh kepimpinan? Sebenarnya kalau kita lihat situasi yang sedang berlaku, ini adalah hakikat yang perlu kita terima. Bahawa media sosial merupakan satu tempat yang akan menjadi tempat luahan mahasiswa, anak muda, malah golongan-golongan yang orang kata dah legend-legend ni pun menggunakan Facebook dan sebagainya. Jangan pandang Datuk kalau legend. Dan pandang saya tak apa. Kalau kita lihat platform Idea Bina Negara ini juga merupakan produk yang kerjasama bersama dengan UiTM. Jadi mungkin ini sedikit sebanyak memberi satu lagi platform kepada anak muda di Malaysia untuk meluahkan apa perkara-perkara yang akhirnya boleh dijadikan sebagai polisi kepada sebuah negara. Dan dalam masa yang sama, kita tak nak orang kata program ini dijadikan sebagai satu program hanya untuk orang kata memberi ruang dan peluang. Tetapi mungkin daripada program tersebut, kita boleh memberi respon semula kepada anak muda. Ataupun apabila cadangan itu diberikan, apa yang langkah seterusnya yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Sekiranya diangkat, apa yang mereka akan dapat. Sekiranya tidak, mungkin apa alternatif lain yang boleh dilihat oleh anak muda pada hari ini. Sekurang-kurangnya ada alternatif dan juga penyelesaian yang dicadangkan. Ini satu perkara yang mungkin agak tabu untuk dibicarakan tentang peranan MPP. Kita sedia maklum MPP ini sebagai ibarat di pihak tengah untuk kita menyuarakan dan juga menjadi mata telinga kepada mahasiswa. Disuarakan kepada bukan saja pihak universiti tetapi juga mungkin di pihak tertinggi. Apakah pada hari ini cabaran yang dihadapi MPP dalam kita melihat, menjaga, memelihara, malah membangkitkan isu-isu mahasiswa itu menghadapi satu cabaran yang lebih besar? Kalau tanya, kita lihat hari ini dia memang betul-betul mencabar. Kerana media sosial yang sangat-sangat pesat ini, dia akhirnya memberi juga satu pressure yang bagus kepada kita untuk sentiasa work for mahasiswa. Kerana bila kita lihat pada nama Majlis Perwakilan Pelajar, kita bekerja untuk pelajar. Kita bukan menjadi orang kata hanya mengikut telunjuk, tetapi dalam masa yang sama kita memahami situasi di peringkat pengurusan. Jadi tugas kita selain membawa isu-isu untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa ini tadi, tetapi juga untuk memberikan penjelasan di sebalik apa situasi yang sedang berlaku. Sebagai contoh mungkin kalau kita lihat berkaitan dengan isu penempatan, sebelum-sebelum ini memang di dalam dasar universiti, bukan UiTM saja. Bukan baru berlaku. Yes, di universiti awam yang lain, memang pelajar semester 2 dan ke atas akan diberi kolej sekiranya ada kekosongan. Tetapi mungkin disebabkan oleh 2 tahun pandemik, ini memberi satu kejutan kepada mahasiswa pada hari ini bahawa, kenapa tak dapat kolej? Jadi selain menyelesaikan permasalahan ataupun memberikan solusi kepada mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini, tugas kami juga adalah untuk juga memahamkan mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini tentang apa sebenarnya senario-senario yang mereka akan hadapi. Tetapi apabila perkara ini berlaku, kita pun berharap pihak kerajaan pada hari ini mungkin boleh menyediakan satu lagi bentuk perancangan strategi
kepada universiti-universiti awam untuk adanya rasio yang lebih tinggi untuk penempatan pelajar selain daripada di luar kampus. Malah yang lebih penting adalah di dalam kampus itu sendiri. Ya, sebabkan itu ruangan ini kita sediakan. Bagi Datuk, bila dengar anak muda bercakap ni, rasa jiwa muda tu kembali membara dalam diri saya ni. Tapi apa-apa pun Datuk, kita akan berjadah seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk kita meneruskan perbincangan dalam Bicara Naratif. Jom kita beli burger kat sana. Cactus sama anak muda toasted ke? Kawan saya cakap best burger dia. Jom. Awak tahu tak? Apa beza awak dengan burger? Tak tahu. Beza apa pula ni? Awak tak tahu? Okey. Kalau burger, dia ada burger special. Tapi kalau awak bergelar isteri saya, lagi special. Awak lah abang ni. Okey, siap. Saya buat kejap Siap dah burger awak dah. Dah siap. Berapa ni abang? RM15 je. Oh, murahnya. Abang jual Syukur Alhamdulillah abang dapat berniaga kat sini. Itulah orang kata, rezeki takkan ke mana kan? Itulah kalau jodoh pun tak ke mana. Harap-harap esok jodoh datang lagi lah beli burger. Esok jodoh awak sampai. Jom, jaga diri. Walaupun harga minyak sawit CPO naik sedikit, jawatankuasa telah memutuskan untuk menurunkan lagi harga maksima minyak sawit botol 5 kg daripada RM34.70 kepada RM33.50. Manakala harga minyak masak bagi 3 kg akan diturunkan daripada RM21.70 kepada RM21.10, 2 kg diturunkan daripada RM14.70 kepada RM14.30 dan harga minyak 1 kg daripada RM7.70 kepada RM7.50. Dan kita berpuas hati dengan syur yang dikemukakan oleh KP dan DCP, harga minyak boleh terus diturunkan. Demi menyambut seruan kerajaan untuk bercuti dan negara, kami nak ajaklah satu family kami ni bercuti kat tempat-tempat menarik dekat wilayah Persekutuan you all. Hey, jangan ingat Putrajaya ni kawasan pentadbiran je. Sebenarnya banyak tempat-tempat menarik tau. Sat ni nak pergi tengok. Oh, tiba-tiba laki kita teringin pula nak makan macam-macam. Apa lagi? Terus akan bawa pergi ke Kampung Baru Kuala Lumpur. Demi melayan suami, kami pergi ke mana you rasa? Kami pergi ke Labuan. Begitulah indahnya percutian kami di wilayah Persekutuan. Hampa bila lagi? Jomlah. Gagasan satu keluarga, satu rumah. Turut selari dengan aspirasi keluarga Malaysia memperlihatkan komitmen kerajaan menyediakan rumah yang mencukupi, mampu dimiliki, berkualiti dan berdaya huni, termasuk memperkasakan kediaman berkonsepkan transit ataupun transit oriented development terutama untuk golongan muda. Menaikkan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai daripada 160 hari ke 180 hari. Dengan kenaikan kadar maksimum CGR ini, membolehkan cuti tersebut disimpan bagi tujuan award wang tunai di masa persaraan sekaligus meningkatkan tunai di tangan pada hari persaraan kelak.
Ya, kita bersua kembali. Seketika tadi kita menyaksikan sedikit sedutan berkaitan tentang ucapan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Zuraidi, sudah pastinya kalau kita melihat dan mengenali dengan lebih rapat tubuh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, keberanian yang ditonjolkan dalam kita melihat perkara-perkara yang dilihatkan mungkin selama ini digambarkan sebagai agak mustahil untuk dilakukan, seperti mana memperkasakan bahasa Melayu di peringkat Nusantara ataupun di peringkat antarabangsa. Yang kedua adalah lebih kurang 3 atau 4 rang undang-undang yang disifatkan agak mustahil untuk diluluskan, berjaya untuk diluluskan dan juga diwartakan. Jadi ini seolah-olah menggambarkan satu konsep kepimpinan yang kita perlukan dan konsep kepimpinan yang dikehendaki dan diperlukan oleh masyarakat pada ketika ini. Jadi apakah gambaran ini akan membawa kita kepada suatu pengharapan supaya kepimpinan ini diterjemahkan dalam satu kepimpinan yang lebih baik dan diteruskan pada masa-masa yang mendatang, Datuk? Dari segi pengharapan itu bergantung. Saya rasa kalau kita melihat komen daripada orang-orang politik, mungkin mereka tidak suka sebab Yang Amat Berhormat PM sangat sederhana approach dia, dan kerana kesederhanaan tersebut beliau dapat menyelesaikan banyak masalah-masalah yang tertunggak selama ini. Dan kesederhanaan itu tersebut juga membolehkan beliau duduk semeja dengan pembangkang, duduk semeja dengan seteru-seteru politik yang boleh menjadi kawan di kala susah, dan genjatan senjata ini membantu kita untuk fokus kepada pembinaan negara bangsa kita. Dan dalam konsep anak muda juga, saya teringat masa sekolah dulu, kami sama-sama di Kuantan, dan di kala cuti Datuk Seri struggle dia ialah dia berniaga sayur, berniaga ikan di Pasar Minggu. Di sana dia panggil Pekansari, di Temerloh. Dan saya rasa Datuk Seri tidak perlu turun jauh ke kampung-kampung untuk memahami masyarakat yang miskin, kerana beliau datang dari masyarakat miskin. Beliau orang miskin. Jadi dia tak perlu berpura-pura turun ke bawah nak faham. Dia dah faham dah. Dia lahir dalam suasana tersebut. Dan dia meningkat naik daripada anak orang miskin dapat belajar, dapat beasiswa, masuk Universiti Melaya, belajar undang-undang dan menjadi lawyer sekejap, menjadi peguam. Kemudian berkecimpung dalam bidang politik, berniaga, dan akhirnya menjadi wakil rakyat dan menjadi menteri, dan akhirnya sekarang ini menjadi Perdana Menteri. So dia dah melalui semua proses tersebut. Jadi dalam keadaan tersebut, saya teringat lagi kami pernah naik bot bersama-sama pergi ke Pulau Tioman untuk faham masyarakat orang kampung, membuat projek bakti siswa di sana. Dan dia berada di situ. Ketika itu dia Presiden Mahasiswa Universiti Melaya. Dia berada di sana. Kalau 2 minggu kami berada di sana, 2 minggulah dia di situ. Dan daripada situ, saya rasa mencetuskan dia punya minat untuk jadi orang politik, untuk masuk politik. Dorongannya daripada Tun Khalil, betul, tapi kesedaran itu timbul ketika dia jadi pemimpin pelajar. Dia perlu bergiat dalam politik untuk sama-sama membantu menyelesaikan masalah rakyat setakat yang dia mampu. Dan apalagi sekarang dalam negara yang semakin mencabar, anak muda yang semakin kuat cara dia berfikir di luar kotak, progresif, sangat kadang-kadang itu agresif, tapi dia menerima sebab konsep sederhana dia, lantang, dia terima. Dia kata kita kena bersederhana dan kita terima apa yang dia lontarkan, dan kita perhalusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Sebagai contoh yang kita dah mention tadi, Datuk Seri menyelesaikan masalah harga ayam dalam masa yang sangat sekejap. Sebab dia tahu punca. Dia pernah menjadi Menteri Pertanian dan dia tahu ketika itu kami membuat jihad memerangi orang tengah. Dan dia gunakan pengalaman di Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, dalam konteks hubungan dengan mahasiswa, disebabkan itu jurang itu amat menipis dan juga rapat kerana pengalaman dan juga penyertaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam kepimpinan mahasiswa juga. Apakala untuk tarikh 4 Oktober nanti, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga akan turut hadir bersama dengan mahasiswa untuk mendengarkan apakah buah fikir, idea ataupun suara yang ingin dizahirkan. Jadi bagaimana pihak MPP dan juga pihak mahasiswa menerima baik usul dan juga usaha untuk bersama secara langsung dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Rashidan? Bagi saya, ini merupakan satu inisiatif yang perlu kita lihat. Sama ada akhirnya dia akan memberi manfaat bukan sahaja kepada orang muda, tapi kepada semua rakyat Malaysia.
Kerana kalau kita lihat dalam konteks idea bina negara ni, dia menyentuh segmen-segmen yang bukan saja melibatkan mahasiswa. Contohnya politik, ekonomi, dan juga menyentuh tentang alam persekitaran dan sebagainya. Yang mana ini memberi satu ruang yang sangat besar kepada mahasiswa pada hari ini untuk memberi sesuatu kepada negara. Kerana seperti yang kita tahu, seperti yang telah disebutkan tadi, undi 18 itu bukan satu perkara yang telah berlangsung baru-baru ini dan akan berlangsung di dalam PRU yang akan datang. Jadi, mereka-mereka ini akan merasakan bahawa, oh, I have a place here, I can give my ideas, I can give something to the country. Yang akhirnya akan menyebabkan mereka ini juga akan memberi sumbangan kepada negara, bukan saja dalam bidang pendidikan, tetapi juga di dalam bidang-bidang lain yang sebenarnya dia akan memberi impak yang besar dalam jangka masa pendek dan jangka masa yang panjang. Okey. Sebab itu yang berbagi Datuk, kita perlukan lebih banyak ruang seperti ini, penganjuran program seperti ini, bukan saja untuk mahasiswa, golongan belia dalam pelbagai sektor, pelbagai bidang, ruang pekerjaan dan sebagainya. Jadi untuk kali ini 4 Oktober 2022, apa antara susun atur program dan berapa ramai sasaran mungkin pengunjung yang akan hadir? Okay, pada 4 Oktober ni di Dewan Agong, Chancellor UiTM akan berlangsung program IBN, di mana Yang Amat Berhormat akan sampai ke sana dan berdialog dengan anak muda, lebih kurang dalam 4,200 orang, kerana Dewan itu hanya boleh memuatkan sebanyak itu. Dan walau bagaimanapun akan ada paparan LED di dalam Dewan, di mana penuntuk-penuntuk daripada UiTM Jengka, UiTM Sabah, UiTM Sarawak dan di seluruh negara akan sama-sama bersama dengan Yang Amat Berhormat secara visual akan bersama untuk menyampaikan hasrat mereka. So di sana setelah PM dapat berinteraksi bersama-sama dengan pelajar dan juga bukan pelajar, anak muda, Yang Amat Berhormat akan bergerak ke Padang Kawat, di mana akan diadakan expo, karnival anak muda, yang akan dipenuhi dengan berbagai-bagai program di dalamnya. Ada ruang makan cita rasa anak muda, ada food truck, ada kopi berbagai rasa, ada juga ruang e-sukan, ruang sukan, ruang permotoran, dan juga ada kemah besar yang akan meletakkan berbagai-bagai reruai, rakan-rakan strategik dan juga booth utama IBN di dalamnya. Dibuka kepada umum, Datuk? Dibuka kepada umum. Jadi kami dengan penuh takzim menjemput masyarakat di sekitar Shah Alam untuk sama-sama meraihkan program IBN yang akan diadakan di Padang Kawat, UiTM, pada 4 hari bulan bermula selepas Zohor di Padang Kawat. Okey, antara perbincangan yang akan disantuni oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, topik-topiknya itu merangkumi kategori dan juga perihal tentang apa, Datuk? Okey, yang akan disantuni oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah topik-topik yang kita kategorikan input-input daripada anak muda, iaitu kategori pendidikan, apakah hasrat mereka dalam pendidikan, dalam politik, dalam sosial, dan juga anak muda sekarang ini sangat prihatin kepada alam sekitar. Jadi kami juga mahukan input mereka dari segi apa yang mereka hasratkan untuk melestarikan negara kita dan juga dunia untuk generasi-generasi yang mendatang. Rashidan, selain daripada mungkin isu peluang pekerjaan, pengangguran ataupun kos sara hidup, apa lagi yang dirasakan di pihak perbincangan MPP ataupun perwakilan mahasiswa, isu-isu dirasakan vital ataupun perlu dilakukan respon pantas oleh pihak kepimpinan tertinggi untuk diberikan jawapannya? Bagi saya, pendidikan merupakan salah satu isu utama yang perlu dilihat pada hari ini. Kerana kita digembar-gemburkan tentang kebaikan satu bidang sahaja. Di Malaysia kita ada satu orang kata doktrin
bukanlah doktrin tapi satu pemahaman. Contohnya hanya bidang sains yang terbaik. Okey. Tetapi mereka tidak tahu sedangkan kita ada vocational, kita ada teknik, kita ada juga kemahiran-kemahiran. Mungkin isu-isu ini perlu kita sampaikan kerana saya berpeluang baru-baru ini untuk menyertai misi sukarelawan di bawah Yayasan Sukarelawan Siswa di bawah KPT. Dan kalau kita lihat, saya ditempatkan di Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Anak-anak muda di sana, mereka mendapat pendidikan, belajar kimia, belajar bio, belajar akaun. Tetapi bila ditanya tentang pendidikan, UPU, ditanyakan tentang tertiary education, mereka tidak ada idea tentang perkara itu. Malah ada yang tidak tahu kewujudan benda-benda ini. Akses tu tak ada? Akses. Jadi saya fikir isu-isu pendidikan adalah isu asas yang perlu kita selesaikan sebelum kita melihat dalam segmentasi yang lebih jauh. Mungkin dalam bidang pekerjaan, ekonomi, sara hidup dan sebagainya. Bercakap tentang isu-isu yang perlu ditangani di peringkat pimpinan mahasiswa juga, baru-baru ini di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Yang Amat Perdana Menteri juga mengumumkan beberapa insentif dan juga inisiatif untuk membantu para mahasiswa khususnya berkaitan tentang pinjaman pendidikan. Jadi ini digarap dan juga digambarkan sebagai isu yang paling penting dan paling mustahak untuk diselesaikan. Yang berbagi Datuk dan juga Rashdan, mungkin kita akan berehat seketika untuk kita kembali selepas ini meneruskan perbincangan kita tentang idea bina negara ataupun IBN diterjemahkan kepada golongan anak muda. Kata orang, satu mimpi itu lebih berharga daripada 1000 realiti. Macam mimpi kami, untuk memiliki sebuah Malika sendiri. Perkara terindah tentang kenangan adalah saat-saat menciptakannya. Di rumah ini kami akan cipta 1000 kenangan untuk diceritakan pada hari-hari mendatang. Bahagia itu bukan diukur dengan besarnya rumah yang kita duduki atau banyaknya duit yang kita miliki. Ruang sederhana seperti ini sudah cukup jika disulam cinta dan kasih sayang. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu
bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Baik, kita bersua kembali. Tadi disebutkan oleh Saudara Rashidan apa yang diterjemahkan melalui pengumuman oleh Amat Berhormat Perdana Menteri juga mendapat kalimat urus daripada Majlis Perundingan Mahasiswa dan sebagainya. Jadi antara isu-isu dibangkitkan, isu tablet, isu pinjaman pendidikan, dan ini banyak didengari kerana ia melibatkan two-way communication, bukan hanya hubungan ataupun pelaksanaan secara satu hala saja. Jadi apa yang boleh digambarkan melalui pengumuman dan juga pelibatan di pihak Majlis Perundingan? Bagi saya ini merupakan satu ruang yang baik kerana Yang Berhormat Perdana Menteri sedikit sebanyak mendengar pandangan dan pendapat mahasiswa pada hari ini. Dan saya fikir itu merupakan antara inisiatif yang sebenarnya banyak membantu mahasiswa kerana hari ini B40 memang golongan yang memerlukan. Tetapi dalam masa yang sama, M40 juga adalah golongan yang perlu kita bantu. Kerana mereka ini di tengah-tengah. Kadang-kadang nak dapat scholarship tak boleh sebab B40. Tapi dalam masa yang sama, mereka ini tak senang kerana bukan T20. Jadi mungkin salah satu dengan pemberian pinjaman secara 100% kepada M40 M1 ini merupakan satu inisiatif permulaan. Sebelum kita harapkan ada lagi inisiatif-inisiatif yang boleh diberikan dan khususnya bukan kepada mahasiswa tetapi kepada belia secara keseluruhannya. Pengumuman tempoh hari juga banyak melibatkan secara langsung dengan Majlis Perundingan. Yes, betul. Jadi itu antara idea yang dibangkitkan oleh pihak Majlis Perundingan. Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada wakil mahasiswa atas kejayaan. Sekurang-kurangnya suara mahasiswa itu didengari dan juga diterjemahkan. Yang berbagai, Datuk, ini amat penting kerana platform Idea Bina Negara ini kita berbalik kepada konsep pemahaman penterjemahannya itu tidak hanya kita tinggalkan tergantung kepada konsep dan ideologi semata-mata, tetapi lebih kepada bagaimana jeraya waira dilakukan, penerangan dilakukan, libat urus bersama mahasiswa dan juga golongan belia dilakukan, malah penglibatan belia itu dalam sebarang program Idea Bina Negara juga turut dilakukan. Apakah sudah ada perancangan yang disusun dalam memastikan program Idea Bina Negara berjaya mencapai matlamat objektifnya? Dari segi perancangan, saya mengira bahawa kita perlukan satu perubahan minda. Kita jangan menganggap belia ini mereka yang separuh tahu ataupun masih belum matang atau separuh masak sebab pada saya belia atau bukan belia, once you dah berumur 18 tahun ke atas, saya rasa mereka sudah matang. Dan Malaysia dalam konsep demokrasi, dalam proses demokrasi, saya rasa kita sudah sampai masa untuk menerima lebih ramai anak muda untuk menyertai proses pendemokrasian ini. Dan saya bersyukur pada tahun 2018 ada tokoh-tokoh seperti Syed Saddiq, YB Syed Saddiq, YB Yong Safura, YB KJ masih ada di sana, YB Nurul Izzah. Ini adalah tokoh-tokoh yang akan membawa Malaysia di masa hadapan. Walaupun berbeza ideologi Walaupun berbeza ideologi, tidak maknanya kita sekarang memerlukan anak muda untuk menyertai, participate secara lebih efektif. Dan saya rasa mereka mengetahui cara yang lebih efektif untuk menangani anak-anak muda. Sebab mereka adalah anak muda. Jadi kita jangan pandang remeh, jangan pandang rendah. Dan saya rasa program ini khas untuk anak muda itu, saya rasa patutnya tidak ada lagi. Sepatutnya anak muda ini sudah dianggap sebagai part of Malaysia. Yang wujud konsep anak muda ini sekarang kita melihat kerana tiba-tiba kita sedar lebih daripada separuh adalah daripada golongan ini. Sedangkan keseluruhan
program pembangunan negara bangsa Malaysia tidak patut dibeza-bezakan di antara seluruh rakyat dengan anak muda. Itu yang saya lihat. Dan apabila JECOM keluar dengan 3 teras tadi, kita keluar ke lapangan kepada komuniti, membawa konsep, membina masyarakat berilmu yang berkemahiran digital dan berjiwa patriotik. Berjiwa patriotik ini penting kerana you berilmu dan berkemahiran digital tapi tidak tahu adab akan merosakkan negara bangsa kita. So kerana yang minat yang banyak menyertai platform social media ini adalah anak muda. Sebab itu ada pengkhususan, ada fokus kepada mereka. Dan kadang-kadang bahasa yang tidak elok tu mereka buat. Jadi kita tanggungjawab kita untuk memimpin mereka, bukan marah dia orang. Kata-kata cara ini tak betul. Sepatutnya kalau kita minta dengan ayahanda kita sendiri pun, kalau kita menjerit kurang ajar dengan ayahanda kita tak dapat orang yang kita nak. Kita kena pandai meminta dengan cara berbahasa kita secara elok. So itu yang kita nak pupuk di kalangan masyarakat Malaysia, tak kira muda ataupun tua. Pengisian itu mungkin banyak yang disuarakan, tetapi caranya itu perlu tepat dan juga perlu kita kena terima mereka sebagai rakyat Malaysia. Jangan melihat mereka bila kita letak quote unquote orang muda. Kita dah meletak sedikit di bawah. Kita nampak mereka belum lagi sampai tahap rakyat sepenuhnya. Jadi kita kena buang itu. Saya rasa anak muda pun nakkan pengiktirafan yang sama macam orang lain. Bercakap tentang pengiktirafan itu, saya teringat seorang pemimpin Indonesia pernah menitipkan, berikan aku sedemikian jumlah anak muda ataupun orang pemuda, maka akan ku gegarkan dunia. Jadi ini satu mungkin secara falsafahnya menggambarkan kepimpinan memerlukan teraju daripada anak muda. Memerlukan semangat daripada anak muda, kerana mereka lah elemen yang paling penting dalam kita menggerakkan negara. Apakah idea bidang negara ini akan menggerakkan jentera anak muda itu supaya kita sama-sama mendominasi dan juga memimpin anak-anak muda yang ada supaya terus menjadikan negara kita sebagai progresif? Anak muda perlu dibebaskan pemikiran mereka. Kita jangan tutup, jangan bataskan. Apa yang perlu kita berikan kepada mereka ialah batas-batas adab. Yang jangan kurang ajar. Kita perlu progresif tetapi ada adab budaya kita. Sebab tu kadang-kadang saya marah kepada anak muda yang suka-suka seronok-seronok pergi berdemonstrasi. Bila kita berdemonstrasi, kita mengganggu suasana seharian. Ada kakak-kakak yang berniaga di tepi jalan, kedai-kedai yang berniaga terpaksa ditutup kerana takut barangan mereka rosak, kerana takut gerai mereka ditolak ke tepi. Jadi ia mengganggu. Kalau anda buat perkara-perkara yang pada saya tidak berfaedah begitu, akan mengganggu perjalanan hidup seharian. Banyak cara untuk kita menjadi lebih produktif, lebih progresif dalam konsep demokrasi negara kita. Tak perlu pergi ke jalanan. Banyak lagi cara-cara lain yang boleh kita lakukan. Betul, Rasdan? Betul bagi saya. Salurannya? Kadang-kadang kita perlu tahu di mana, siapa dan kenapa. Pemimpin anak muda lah menjadi salurannya, betul? Ya, betul. Jadi saya fikir kadang-kadang perkara ini berlaku kerana mereka merasakan suara mereka itu tidak sampai. Ataupun suara mereka itu tidak diangkat. Jadi mungkin ini antara peranan pemimpin hari ini untuk bukan sahaja mengangkat apa yang telah sedia ada, tetapi melihat apa lagi inisiatif-inisiatif yang boleh dibawa bersama anak-anak muda ini supaya mereka rasa okey, kalau ada masalah, I have a place to contribute, or I have a place to bercakap. Sebab tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pernah berucap, jangan bekerja in silo. Bekerja secara bersama. Berkumpulan. Dalam berkumpulan. Sebab dalam konsep anak muda, ada kadang-kadang jabatan ini deal mengenai dengan anak muda. Berbagai-bagai jabatan. Kalau kita selaraskan, saya rasa lebih efektif. Contoh, saya bagi contoh. Ketika banjir tahun lepas. Banyak sangat red tape menyebabkan PM sendiri ketika press conference, sidang media, bagi tahu pada pegawai, buang semua red tape. Orang tu susah
rumah dia dah hanyut. Kenapa perlu nak tahu IC dia kat mana? IC dia dah hanyut. Kad kenalan dah hanyut. Macam mana nak tunjuk dia? Bukti dia nama Zuraidi Ishak contoh dia. IC dah tak ada. Kan? Jadi kita lihat pula sebelah sini, ini dari segi walaupun berbeza ideologi, YB Syed Saddiq keluar dengan cara mengajak anak muda untuk bersukarelawan membantu mangsa banjir tanpa red tape. Ramai dia panggil. So kenapa tidak boleh buat cara macam itu? Bukan saya nak menyokong YB Syed Saddiq di sini. Apa yang baik dijadikan teladan. Cara dia buat kerja tu. Sebab tu orang muda senang dengan dia. We have to change. Buat cara macam dia. Betul. Baru anak muda senang. Berbalik kepada peribahasa dan juga pepatah, apa yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sepadan. Ya, sudah pasti dalam kita menuju pada negara yang progresif, kita melihat contoh-contoh itu perlu untuk dijadikan sebagai contoh yang neutral untuk kita gerakkan mahasiswa dan juga anak muda ke hadapan. Kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita akan memberikan kesimpulan. Cuma apa yang kita nak gambarkan seketika nanti adalah kesimpulan berkenaan tentang idea bela negara. Mungkin sedikit daripada yang berbagi Datuk sebelum kita berehat seketika untuk kesimpulannya, berkenaan tentang isu yang banyak mendasari anak-anak muda, iaitu tentang isu ketidakpuasan hati kepada dasar-dasar kepimpinan kerajaan dan sebagainya. Sudah pasti suara itu didengari, khususnya tentang isu kos sara hidup, pengangguran, ruang pekerjaan yang akan diterjemahkan kepada anak muda dan juga ruang anak muda untuk terlibat secara langsung dalam bidang politik dan juga kepimpinan tertinggi. Jadi apakah isu ini juga turut didengari oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Datuk. Saya kira sekiranya kita menggunakan platform yang disediakan oleh JECOM melalui program Idea Bina Negara, saya pasti apabila mereka tuliskan, cetuskan melalui IBN ini, dan perkara itu akan sampai kepada Yang Amat Berhormat dan akan diperhalusi. Ada pasukan yang akan memperhalusi dan ada sebahagian besarnya akan dibaca sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan saya pasti kalau apa yang dikehendaki, dia lebih kepada memenuhi kehendak ataupun keperluan. So kita lihat kepada keperluan dan pergi kepada kehendak. Dan kalau keperluan dan kehendak itu munasabah, saya tidak rasa kenapa PM, Yang Amat Berhormat PM tidak boleh memberi jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, menjadikan Majlis Perwakilan Pelajar bukan sebagai closeted ataupun tertutup hanya untuk sesetengah golongan ataupun elitis dalam kepimpinan mahasiswa semata-mata. Jadi apakah kita memerlukan penjenamaan semula kepada MPP supaya ia mudah didekati sehingga turun ke akar umbi dan juga approachable kepada golongan mahasiswa, Rashidan? Bagi saya isu pada hari ini bukanlah kepada penjenamaan semula. Okey. Tetapi bagaimana kita memberi autonomi kepada Majlis Perwakilan Pelajar untuk bergerak sebagai satu badan mahasiswa untuk membantu mahasiswa itu sendiri. Jadi saya fikir sebagai MPP, kita faham punca kuasa kita. Tetapi at the same time, kadang-kadang mungkin ada limitasi tertentu yang perlu kita lihat. Jadi sekiranya perkara ini dilihat, diberikan penjenamaan, diberikan autonomi itu, mungkin MPP ini memang kita tahu memang approachable, memang akan turun membantu mahasiswa. Tetapi bila elemen-elemen ini dimasukkan, dia sebenarnya memberi banyak lagi ruang dan dia akan membantu bukan saja golongan-golongan tertentu, tetapi semua mahasiswa itu sendiri. Alhamdulillah. Tapi boleh saya tambah? Ya, silakan. Dari segi ini saya rasa tidak perlu penjenamaan semula. Yang penting ialah kemahiran bertuah bagi pemimpin-pemimpin pelajar kerana mereka berada di satu posisi yang membolehkan mereka untuk belajar mengenai kemahiran-kemahiran untuk menangani mereka yang sukar untuk ditangani. Okey. Ya kan? Tapi ada yang kata MPP ni macam syok sendiri, Datuk. Komen daripada Datuk sendiri. Well, itu saya rasa over generalize ya. Saya rasa mereka juga bekerja kuat untuk membantu pelajar-pelajar. Cuma di sini ialah bukan mudah untuk memenangi hati pelajar dan di samping itu untuk berurus dengan peringkat tertinggi punca-punca kuasa di atas. Jadi saya rasa skill yang mereka ada, kemahiran yang mereka ada itu akan membentuk pemimpin yang akan menunjang
ke puncuk pimpinan negara di masa akan datang. InsyaAllah. The skill is not easy to acquire. Anda bertuah kerana berada dalam suasana tersebut. Ya, kita bertuah. Alhamdulillah sudah pastinya MPP digerakkan untuk menerajui dan juga menjuarai isu-isu di peringkat mahasiswa yang berbagai. Datuk Rashidan, kita nak kembali berehat seketika dan kita akan kembali untuk kita menyimpulkan berkenaan tentang konsep dan juga pelaksanaan program ID Bina Negara seketika nanti. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Cadangan bersifat kepentingan kumpulan, puak, IMO, kita anggapkan sebagai pandangan peribadi. Kerajaan kekal mengutamakan integriti dalam setiap tindakan-tindakan kerajaan dan tak ada siapa yang boleh cuba memaksa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan sesuatu yang tidak kena pada keluhuran undang-undang, separation of power dan juga integriti kerajaan keluarga Malaysia. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam bicara naratif berbaki dalam masa yang sedikit ini untuk kita memberikan kesimpulan berkenaan tentang program ID Bina Negara yang akan dianjurkan pada 4 Oktober 2022 di UiTM Shah Alam, insyaAllah. Mungkin di pihak Rashidan, apakah sambutan dan juga harapan untuk kita melihat program ini akan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada bukan saja pihak mahasiswa tetapi golongan sasar khususnya kepada anak-anak muda ini? Bagi saya, kepada anak muda sekalian, kita perlu gunakan platform yang disediakan ini untuk kita benar-benar faham dan kita berikan apa yang boleh kita berikan. Mungkin sebelum ni kita telah terbuku lama. Aku tak ada tempat, aku tak tahu nak ke mana dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah salah satu platform yang boleh kita gunakan untuk kita menyumbang kepada negara. Dalam masa yang sama, kita memastikan yang kita berikan itu adalah juga terbaik
bukan sahaja kepada golongan kita tetapi kepada semua rakyat Malaysia. InsyaAllah. Jadi kepada semua anak muda, jom kita ramai-ramai hadir, kita penuhkan Dewan di ATC UiTM nanti dan kita berikan sebanyak idea yang boleh kita beri supaya ia diangkat menjadi satu dasar atau polisi kepada negara kita. Okey. InsyaAllah luahkan apa yang terbuku di hati. Yes. Seperti mana yang diungkapkan oleh Rashidan seketika tadi. Yang berbahagia Datuk, ya, mewakili sudah pastinya untuk penganjuran program pada kali ini, sambutan dan juga persediaan sudah dilaksanakan. Cumanya untuk kita melihat bagaimanakah perkongsian idea, percamaan idea bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam sesi dialog yang akan dilaksanakan. Jadi kita tengok pada IBN, Idea Bina Negara. Kita nak mengumpul idea untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membina negara kita. So itu IBN, Idea Bina Negara. So di sini kita, seperti yang saya katakan sebelum ni, kita tak nak lagi meletak anak muda di bawah. Jadi kita sekarang kita nak mengangkatkan martabat dia. Bagi. Lontarkan apa yang tersemat di hati, apa yang anda hendak, apa yang anda mahu, bagaimanakah bentuk manusia yang perlu negara pimpin di masa akan datang. Maknanya semuanya di tangan anda. Datanglah ke IBN, ke Idea Bina Negara yang akan diadakan di UiTM Shah Alam pada 4 bulan ini, dan sama-sama menyertai bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita raikan idea yang berbeza tapi boleh kita satukan untuk membina sebuah negara bangsa yang lebih cemerlang di masa akan datang. Ya, ia juga selari dengan keluarga Malaysia yang berbahagia Datuk. Dia selari dengan keluarga Malaysia, dengan adanya kesyukuran kita, keterangkuman kita. Ketiga-tiga elemen itu akan kita satukan dan kita bentuk idea yang boleh membina negara bangsa. Itu yang selalu saya tekankan. Okey, insya-Allah sama-sama hadir ke UiTM pada tarikh 4 Oktober 2022 untuk program Idea Bina Negara ataupun IBN. Insya-Allah kita sama-sama realisasikan hasrat untuk kita membina golongan belia yang progresif dan juga bersaing, juga mampu menyumbang untuk negara. Terima kasih sekali hati diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Zuraidi Ishak, yang juga merupakan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Jabatan Perdana Menteri.